Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam Berita Tengah Hari edisi 17 September 2020. Antara paparan utama hari ini, peruntukan lebih 185 juta ringgit diumumkan, allowance sara hidup nelayan dinaikkan. Baik, perkembangan banjir di Perak. Jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan selepas dua pusat pemindahan sementara PPS di Kampar dan Kerian ditutup semalam dan pagi tadi. Penutupan itu menjadikan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS sehingga 10 pagi tadi seramai 19 orang membabitkan 7 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di PPS SK Alor Pongsu, Bagan Serai. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS Datuk Azman Mahalan Kuala Dipang, Dewan Kampar ditutup pada pukul 10 pagi tadi menempatkan 35 penduduk daripada 10 keluarga. Manakala PPS SK Parit Haji Aman, Bagan Serai yang ditutup semalam menempatkan 76 penduduk daripada 33 keluarga. Baik, ini pula di Sarawak, PPS di Stadium Tertutup Kapit yang menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah itu turut ditutup pagi tadi. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, kesemua 84 penduduk membabitkan 25 keluarga yang ditempatkan di PPS itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah paras air telah surut dan selamat. Beberapa ahli keluarga yang tidak mempunyai pengangkutan sendiri turut dihantar pulang ke rumah mereka menggunakan lori Angkatan Pertahanan Malaysia APM. Penduduk terjejas banjir dari Rumah Panjang Pilimon, Kampung Muhibah dan Kampung Baru ditempatkan di PPS Stadium Tertutup Kapit sejak Isnin selepas rumah mereka dilanda banjir. Sementara itu, setakat pukul 11 pagi ini, hanya satu stesen aras air sungai mencatatkan paras air melebihi aras bahaya, iaitu di stesen Marudi. Berdasarkan data di laman sawang Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, stesen Marudi merekodkan bacaan 3.35 meter melebihi aras bahaya 3.10 meter. Tiada lagi stesen aras air sungai mencatatkan paras air melebihi aras amaran, iaitu stesen Abua, Sungai Salimbi dan Long Teru. Penduduk di kawasan berkenaan dikendaki sentiasa berwaspada. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM telah mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat cari lamat 4 awak-awak yang dikuatiri hilang di perairan Tanjung Po semalam. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Gok Chuan dalam satu kenyataan memberitahu bot yang dinaiki mereka disyaki karam dan operasi cari lamat diaktifkan oleh Pusat Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim MRSC Kuching sejurus menerima laporan pukul 9.15 malam tadi. Jelasnya kehilangan awak-awak itu disedari oleh salah seorang daripada isteri mangsa yang memaklumkan bahawa beliau tidak dapat menghubungi suaminya yang turun ke laut bersama 3 lagi rakan melalui telefon bimbit dan dikuatiri bot yang dinaiki mereka karam di perairan Tanjung Po. Laksamana Pertama Maritim Robert maklumkan pangkalan hadapan cari lamat telah ditubuhkan oleh Ibu Pejabat Maritim Negeri Sarawak dan petugas ditempatkan di JTA PMM Komtas bagi melancarkan kerja-kerja koordinasi cari lamat. Beliau turut mengingatkan komuniti maritim supaya mengutamakan keselamatan semasa berada di laut dengan memakai jaket keselamatan. Orang ramai disarankan menghubungi Maritim Negeri Sarawak jika berlaku kecemasan atau kejadian mencurigakan menerusi talian Pusat Operasi Maritim Malaysia Negeri Sarawak 082 432 544 atau MERS 999 yang beroperasi 24 jam. Rencong atau palava, mungkin istilah ini kurang dikenali masyarakat terutama dalam kalangan generasi muda. Namun, tulisan ini pernah menjadi salah satu sejarah terawal dalam sistem tulisan bahasa Melayu. Ikuti laporan khas evolusi sistem ejaan bahasa Melayu bersama wartawan Aisyah Yatim. Pakcik Don, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Be, wow, re, unta. Bukan unta.
Tong. Dan kalau kita teliti dari sudut sejarahnya, kalau kita lihat ya dalam dunia Melayu ini ada dua ejaan yang terkenal hingga sekarang ini. Satunya satu sistem tulisan Jawi, satu lagi tulisan Rumi. Tetapi jika kita lihat dari sudut sejarahnya, tahun-tahun awal kita dulu pelbagai sistem tulisan ada di negara kita. Misalnya sistem tulisan yang dikenali sebagai tulisan Rencong, tulisan Palava, dan sehinggalah seperti yang saya nyatakan tadi, dua sistem baru ni, iaitu sistem ejaan Jawi ataupun tulisan Jawi diperkenalkan disebabkan oleh pengaruh kedatangan pedagang lah dari orang Arab dan juga pengaruh Islam, kedatangan Islam. Bahasa Melayu bukan sahaja indah pada bahasanya, malah makin mendapat tempat di mata dunia. Ia terbukti apabila lebih daripada 300 juta penutur di seluruh dunia. Namun, tahukah anda semua mengapa ejaan bahasa Melayu mengalami perubahan seiring dengan peredaran zaman? Antara faktor yang menyumbang kepada transisi sistem ejaan ialah kehadiran teknologi, peningkatan bidang ilmu penulisan serta pengaruh ekonomi. Salah satu puncanya lah mesin type dan juga komputer, kan tak ada waktu itu, tak ada tanda di atas tu. Jadi kita rasakan tidak terlalu kritikal untuk kita mempertahankan pada waktu itu. Walaupun ada pendapat sekarang ini menyatakan ada cadangan supaya abjad I itu dia harus dibezakan antara I taling dengan I pepet. Satu perkara yang penting lah, yang menunjukkan penanda aras kepada pembangunan ataupun tamadun sesuatu manusia lah, satu bangsa lah. Sebab dia berkait dengan usaha untuk meningkatkan bidang ilmu. Satu bangsa yang ada sistem tulisannya. Bahasa Melayu seperti juga bahasa-bahasa lain di dunia yang tidak bersifat statik dan akan terus berevolusi serentak dengan perkembangan sesebuah masyarakat. Ianya seperti kewujudan istilah baharu dan kata pinjam dari bahasa asing yang dilakukan oleh DPP. Kalau kita melihat dari segi itu, bahasa Inggeris lagi agak mengerikan, kan? Kalau ejaan dia, kalau kata you bunyinya kan pelbagai. Misalnya CUT kan bunyinya cut, PUT untuk sebutan untuk you itu pun sudah pelbagai lagi masalah. Sedangkan dalam bahasa Melayu ini kita anggap sebagai satu sistem ejaan yang sangat fonemik. Pembudayaan bahasa Melayu perlu diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Bukan sekadar diguna pakai dari sudut akademik, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa pengantara bidang sains, teknologi, ekonomi dan urusan seharian sebagai cerminan jati diri rakyat Malaysia. Aisyah Yatim, Berita RTM. Tiada keperluan untuk membina jajaran landasan kereta api daripada Pekan Melalap ke stesen kereta api Tenom yang melibatkan peruntukan 10 juta ringgit seperti yang diumumkan Kerajaan Warisan Plus sebelum ini. Calon Barisan Nasional BN bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N42 Melalap, Jamawi Jaafar berkata pembinaan landasan sejauh 14 km itu dianggap satu pembasiran kerana kurang memberi faedah kepada rakyat dalam dun berkenaan. Kita lebih pentingkan kepentingan rakyat yang telah pun menduduki kawasan tersebut dan tidak ada keperluan sebenarnya untuk membina jalan kereta api daripada Tenom ke Melalap. Yang pentingnya adalah kita membina dan juga menyiapkan jalan yang lebih sesuai.
Beliau beramah mesra dengan penjaja dan orang awam di Pasar Tamu Tenom di Tenom. Mengenai hala tuju pembangunan Dun Melalap, Jamawi berkata 8 perkara diutamakan sekiranya gabungan rakyat Sabah diberi mandat. Antaranya mewujudkan cawangan kampus Universiti Pertanian Malaysia UPM di Lagut Seberang, mendirikan perkabungan Mengkalia seperti Rundum Highlands dan menaik taraf Hospital Tenom sebagai hospital pakar. Pengundi berusia 21 hingga 40 tahun merangkumi 43.4% daripada keseluruhan 1.12 juta pemilih berdaftar bagi PRU Dun Sabah ke-16. Ia memberi isyarat jelas bahawa kelompok itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keputusan undian. Untuk itu, mahu atau tidak, suara mereka perlu benar-benar didengar calon dan parti bertanding. Bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya kali ini, wartawan Andy Reza Rohadian menyelami aspirasi pengundi muda di kawasan Dun N30 Pungawan. Golongan belia di Bongawan mahu lebih banyak peluang pekerjaan disediakan di tempat mereka. Kawasan Bongawan yang kecil menyebabkan peluang pekerjaan dalam sektor awam dan swasta terhad. Situasi itu menyebabkan ramai anak muda Bongawan berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau untuk menjana pendapatan. Tidak kurang ada yang mencari pekerjaan sehingga ke Semenanjung. Pemuda di Bengawan ni, terutama di Bengawan ini memang banyak yang masih dalam masih mencari pekerjaan, terutamanya lah macam aliran lepasan-lepasan lepasan yang apa ni pelajar-pelajar yang masih lagi yang sudah lepas masih lagi menganggur. Masih lagi banyak anak-anak muda kita yang masih tidak ada peluang pekerjaan dan terpaksa orang tua mereka masih menyerah kehidupan mereka dan melakukan kerja-kerja yang boleh dikatakan kurang berpendapatan tinggi. Diorang cari kerja luar macam kerja-kerja kilang. Padahal di Sabah ni boleh je buat kilang sendiri kan. Kemudian pun boleh kerja di kilang di negeri sendiri. Sebagai alternatif, Wakil Rakyat Baharu perlu memberi tumpuan kepada penyediaan kemudahan untuk anak muda menjadi usahawan bagi membolehkan mereka menjana pendapatan sendiri. Strategi itu bukan sahaja berupaya meningkatkan kualiti hidup penduduk, malah memacu pembangunan ekonomi setempat. Bongawan memiliki produk pelancongan yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Salah satunya adalah program Inap Desa Kampung Seri Serbang yang berjaya menarik kehadiran lebih 68,000 pengunjung dengan pendapatan lebih RM2 juta tahun lepas. Satu lagi tarikan adalah Pantai Kenangan yang popular dalam kalangan pelancong tempatan dan asing, khususnya dari Korea dan China. Pantai Kenangan merupakan antara 10 kawasan paling menarik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam di Malaysia. Langkah segera yang boleh dilakukan adalah mewujudkan pusat latihan kemahiran dan premis perniagaan dengan kadar sewa mampu milik. Anak muda ni sebenarnya dia macam di Bengawan ni dia lebih banyak ke arah perniagaan, ekonomi lah terutamanya, ekonomi yang kita perlukan lah. Mana mungkin kita boleh melakukan sesuatu benda tu tanpa sebarang latihan. Jadi apabila kita ingin memulakan perniagaan ataupun apa juga bisnes ataupun apa juga perniagaan tu, sudah semestinya kita akan mendapatkan latihan dulu lah. Yang di kampung pun yang orang macam yang jual tembikai, dorang mana ada yang macam kemahiran, cuma dorang terbiasa ikut-ikut kan. Jadi dengan cara tu dorang boleh belajarlah sedikit demi sedikit. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Baik, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana terbukti memberi manfaat besar kepada rakyat khususnya di Sabah kerana terjejas akibat pandemik COVID-19. Terima inisiatif Penjana bersyukur kerana mampu pulih daripada perniagaan dan berupaya memulihkan pendapatan masing-masing. Bantuan subsidi upah ini telah membantu syarikat kami dalam meneruskan perniagaan pada ketika yang sangat mencabar. Ini secara langsung dapat membantu kami mengekalkan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja kami.
Selain daripada itu, melalui program penjana juga, melalui kerajaan telah memberi bantuan melalui PKSO juga, iaitu penjana kerjaya, yang mana kami dapat meng-hire ataupun mengambil ataupun merekrut pekerja-pekerja yang baru dengan adanya insentif gaji yang telah diberikan daripada kerajaan lah. Alhamdulillah, kami dapat bantuan daripada penjana untuk bantuan COVID sebanyak 3,000. Ini salah satu orang bilang membantu kami usahawan Sabah untuk orang bilang untuk survive hidup. Ina pa internet nga asa nang dala ana sa samin panaw kago nga ay buli pabanaran dat kerajaan namin panaw masad PKP buli magitataning jadi harana pa internet di 1 GB asa nang dala sa samo malik internet jimat pakagutusin kago nga masa na pa PKP aguma ako maraja asasanda magihumatusin jadi agumo minanganggur jadi anda sesad memelila. Justru bantuan penjana diharap dapat diteruskan kerana masih ramai yang terjejas akibat COVID-19. Peruntukan lebih 185 juta ringgit diumumkan kerajaan kepada golongan peladang, penternak dan nelayan di Sabah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Nasir mengumumkan beberapa skim dan bantuan khas itu bagi membantu meningkatkan taraf hidup golongan itu di negeri tersebut. Kerajaan ujarnya bersetuju mengembalikan jumlah allowance sara hidup nelayan kepada RM300 sebulan. Hari ini saya diberitahu akan menyampaikan beberapa lagi bentuk bantuan khas kepada petani, penternak dan nelayan di Sabah, seperti allowance sara hidup nelayan dengan peruntukan sebanyak 21.1 juta ringgit yang akan memanfaatkan 7,581 nelayan. Saya nak umumkan bahawa pada masa Perikatan Pakatan Harapan mentadbirkan negara, dan saya nak ingatkan warisan yang ada di negeri Sabah ini adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Saya nak ingatkan begitu. Di waktu itu, allowance sara hidup nelayan yang RM300 telah pun dipotong dan jadi hanya RM250 sahaja. Bukan ditambah. Hari ini saya nak umumkan kita kembalikan semula. Ketika menyantuni golongan peladang, penternak dan nelayan dalam satu majlis dataran bergandang, Beaufort, Tan Sri Muhyiddin berkata kadar dividen sebanyak 8.1% turut diumumkan bagi dana peladang kebangsaan, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas untuk tahun 2019. Selain itu, bantuan khas khususnya untuk Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak di bawah skim subsidi baja dan racun padi Bukit Huma berjumlah 40.34 juta ringgit. Manakala di bawah Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana, kerajaan melalui Agrobank memperuntukkan sasaran pembiayaan sebanyak 38.7 juta ringgit untuk manfaat komuniti dan industri perusahaan kecil dan sederhana PKS sektor agromakanan di Sabah. Pengumuman kesemua skim berkenaan melibatkan agensi seperti Nafas, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Agrobank. Lebih 70 juta ringgit diperuntuk untuk memajukan taraf sosioekonomi peladang, penternak dan nelayan di Sabah tahun ini. Peruntukan itu bagi menaik taraf infrastruktur pengairan dan saliran, membangunkan projek tanaman, perikanan, ternakan dan tenusu serta bantuan berbentuk input, teknologi dan insentif galakan skim pertanian. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kianti berkata 27% atau kira-kira 1.98 juta hektar daripada pengguna tanah Sabah adalah bagi tujuan pertanian. Dengan keluasan tanah pertanian itu, Sabah mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri makanan.
Sumbangan sektor pertanian Sabah kepada KDNK Pertanian Negara pada 2019 bernilai 13.7 bilion ringgit atau 13.5%. Selain itu, Sabah turut berpotensi membangunkan produk-produk pertanian serta hasil perikanan. Datuk Ronald berucap dalam program Perdana Menteri bersama peladang, penternak dan nelayan Sabah serta pelancaran skim subsidi baja dan racun padi Bukit di Beaufort. Beliau berharap pelbagai bantuan khas yang disampaikan kerajaan dapat dimanfaatkan para peladang, penternak, nelayan dalam meneruskan aktiviti pertanian masing-masing. Dalam pada itu, para penerima bantuan khas berkenaan menyifatkan pengumuman Perdana Menteri memberi nafas baharu kepada mereka. Inisiatif itu turut menyokong perkembangan perniagaan di samping menjana semula pendapatan mereka yang terjejas susulan penularan COVID-19. Untuk menampung kehidupan harian. Maklumlah nelayan ada tengkujuh. Jadi sekali-sekali kita ada juga tengkujuh. Jadi sekali-sekali kita boleh guna wang itulah untuk beli barang-barang keperluan dapur. Ya, memang kami bersyukurlah kerana PM bagi bantuan asnaf untuk kurang berkemampuan lah di Liga Sabah ini. Alhamdulillah, kami sebagai ahli peladang amat berbangga dan bersyukurlah. Mudah-mudahan bantuan ini akan diteruskan sehingga bila-bila masalah. Lepas ni kalau sudah dapat bantuan semua ni, saya akan kembangkan bisnes saya dengan pertambahnya bantuan yang diberikan lah. Seperti mesin apa semua tu. Sekarang peruntukan memang sangat terhad lah. Memang susah juga. Sebab dulu saya buat secara part time. Tapi sekarang dengan bantuan ini saya akan fokus kepada ternakan etiknya lah. Baik, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak bercadang untuk menubuhkan satu jawatan kuasa kerja teknikal bagi pengenal pasti masalah dihadapi para peniaga, khususnya usahawan wanita. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin, cadangan berkenaan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Jawatan kuasa itu kelak akan melibatkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri serta jabatan dan agensi di bawah Medak. Jadi jawatan kuasa teknikal ini juga saya berharap dapat turun terus ke negeri-negeri supaya kita dapat bertemu dengan semua pihak di negeri supaya apa juga hasrat yang telah dilakukan oleh kerajaan ataupun akan dilakukan oleh kerajaan dapat sampai kepada bawah. Datuk Mas Ermiyati yakin jawatan kuasa itu mampu mengumpul maklumat, cadangan penambahbaikan selain memberi nilai tambah kepada pengembalan dasar keusahawanan sedia ada. Beliau berkata demikian dalam sidang media dialog Keusahawanan Wanita 2020 di Kuala Lumpur. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Ekstremis berhaluan kanan Anders Behring Breivik yang didapati bersalah membunuh 77 orang di Norway pada 2011 memohon Perel menerusi peguamnya Øystein Storvik semalam. Breivik juga berancang memfailkan tuntutan baharu terhadap Norway berhubung keadaannya di penjara kerana ditempatkan jauh daripada tahanan lain. Pada Julai 2011, Breivik menyamar sebagai pegawai polis dan menembak 69 orang. Kebanyakannya remaja di sebuah kem belia parti buruh di Pulau Utoya selepas terbabit dalam serangan bom kereta berhampiran pejabat kerajaan di Oslo. Storvik maklumkan Breivik dihukum penjara 21 tahun dan anak guamnya itu telah menjalani tempoh minimum 10 tahun hukuman dan layak memohon parol. Breivik sebelum ini memfailkan saman berkaitan penjara di Hunia yang didakwa melanggar Konvensyen Eropah mengenai hak asasi manusia kerana layanan tidak berperi kemanusiaan. Baik, Mahkamah Keadilan Panama semalam memerintahkan Gubernur Pemerintah Eric Ivan Martello dihukum penjara sementara atas dakwaan mengedar dadah. Ia susulan penahanan Gubernur Wilayah Pribumi Hunayala itu bersama seorang rakan polis dan 79 kg dadah jenis kokain dalam sebuah kenderaan Isnin lalu.
Berikutan penemuan tersebut, Martello dibawa ke pusat pemeriksaan polis di Bandar Las Garzas di Pacora, 40 km di timur laut kota Panama. Sementara itu, Presiden Panama, Laurentino Cortizo, dalam reaksinya penangkapan Martello mengumumkan Martello dipecat serta-merta daripada jawatannya kerana tindakan jenayahnya yang tidak boleh diterima. Menteri Keselamatan Panama, Juan Pino, pula berkata, wujud sebuah organisasi pengedaran dadah sangat berpengaruh beroperasi di Caribbean, namun tiada petunjuk untuk mengaitkannya dengan Martello. Beralih ke perkembangan sukan. Aksi cemerlang gandingan M Tinah dan Pelitan membawa pasukan A muncul juara kejohanan badminton Piala Presiden yang berlangsung di Bukit Kiara. Mereka mudah menundukkan pasangan Toh Iwe dan Yap Ling dari pasukan B dalam straight set 21-17, 21-15. Kemenangan tersebut juga menyaksikan pasukan A menang tipis 3-2 mengatasi pasukan B. Mata pertama pasukan A disumbangkan pemain ranking ke-29 dunia, Sonia Chia yang berhempas pula sebelum menumpaskan pemenang pingat emas acara perseorangan sukan C Filipina, Eskisona 21-14, 25-23. Pasukan bergu ranking ke-14 dunia, Chow Mei Kwan dan Lee Meng Yin yang turut selepas itu memberi mata penyamaan buat pasukan B menewaskan bergu Vivian Ho dan Yap Cheng Wen 21-10, 21-14. Mata kedua pasukan A selepas itu disumbangkan bekas juara remaja dunia Goh Jin Wei yang berdepan laluan mudah menundukkan Yeon Ki Kwan straight set 21-12, 21-9. M Tinah dan Pelitan yang menang selepas itu memastikan kejuaraan menjadi milik pasukan A meskipun berbaki satu lagi perlawanan membabitkan Lee Ying Ying dan Kailat Shana. Ying Ying membuktikan moralnya tidak terjejas meskipun sedar pasukannya telah tewas dengan menundukkan pemain berusia 17 tahun Kailat Shana 21-17, 21-7. Pasukan A membawa pulang trofi kemenangan selaku juara kejohanan. Kejohanan ini merupakan kejohanan tertutup kedua dianjurkan Persatuan Badminton Malaysia BAM selepas kejohanan tertutup jemputan pada Ogos lalu. Sementara itu, pasangan bergu M Tinah dan Pelitan tetap memandang penting kejohanan ini meskipun ia sekadar kejohanan tertutup tempatan. Tambah mereka, kejohanan seperti ini memantapkan lagi semangat berpasukan dan dalam masa sama memperbaiki kelemahan yang ada. Ini sebab ini team event, so saya rasa teamwork dengan fighting spirit sangat important lah. So support dari teammates ada banyak tolong kita dan kita pun rasa lebih calm dan lebih tenang lah untuk main game kita. Hari ini saya rasa puas hati lah, tapi ada yang simple mistake bila kita leading jauh. Yang itu kita mau improve sana. Saudara, laporan tadi mengakhiri berita tengah hari edisi 17 September 2020. Patuhi SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Saya Syarul Islam. Terima kasih kerana setia bersama kami. Selamat